Cha. Guys, Kak dapat banyak DM. Diorang minta Kak buat Q&A, lepas tu jawab soalan apa semua bagian. So we come up with something idea. Sebab aku dah selalu keluar dengan reaction dengan Mio Syakir kan. And people pun selalu tanya dekat komen pasal aku dengan Syakir. So aku keluarkan Q&A tentang aku dengan Syakir lah. Okay, soalan yang pertama daripada Fasihah Ira. Dia kata, "Akak, kenapa akak comel sangat?" Kau tahu aku tak boleh jawab soalan macam tu kan? Nur Azrin Kalisha, apa perasaan Kak Nan masa first time jumpa Abang Syakir? Okay, untuk pengetahuan korang, aku kenal Syakir from dia punya video tiru suara. Jadi bila kawan aku Aidil Rosli ataupun yang dikenali sebagai Papa Joe, dia cakap dia kawan dengan Mio Syakir ni. Gitu. Jadi aku macam, oh please, aku nak jumpa Mio Syakir, please. Mula excited, lepas tu menyesal. Menyesal. Dia tanya Kak Nan jumpa Abang Syakir. Abang Syakir jumpa Kak Nan, tak ada tanya? Tak ada soalan, tak jawab. Tak jawab. Next question daripada Miss Ikali. Bila nak ambil aku? Dah ambil dah. Hari tu siap buat surprise. Miss Ikali adalah kawan daripada kami semua. Basically sama-sama buat content. She's a very good horror storyteller. Boleh support. Soalan daripada Dia Futi. Dia kata, adakah Syakir pernah jatuh cinta dengan Kak Nan? Alah. Jawapan dia tak. Kalau jatuh cinta kat Kak Nan, maksudnya jatuh maruah aku. What? Okay. Lagi sekali daripada Dia Futi juga. Menarik ada Dia soalan. First time Kak Nan jumpa Syakir, apa ayat yang Kak Nan cakap dalam hati? Masa tu kau bawa aku pergi makan ni. Oh, yang bukan puasa tu first time bukan puasa. Tu first time. Oh, yelah first time. Sebab dia pernah datang studio. Syakir pernah datang studio, tapi masa tu aku tak ada kat studio, aku balik rumah. Lepas tu 2 kali dia datang studio, aku tak ada. Lepas tu tiba-tiba, tapi dah tahulah yang kita orang akan bertemu. Jadi kebetulan aku punya birthday, and kebetulan Syakir dapat sponsor untuk makan dekat hotel kan. Dekat resort tu, resort lah. Is a Tropicana Golf Resort and Clubhouse, something like that. Yeah. So dia ajak aku lah sebab tempat tu pun nak 10k followers punya orang. So aku pun bilang terjun je kan sebenarnya. Bilang terjun je sebab kawan-kawan dia tak dapat nak hadir. Jadi situlah masa tu dalam kereta. So aku cakap apa Tapi dia kata dalam hati. Alah, Mamat ni cakap Inggeris, dia memanjang. Memanjang weh, dia speaking aku macam Dia tak adalah menghadap depan sangat, tak menghadap saya sangat geng. Yang aku ingat dia macam banyak menghadap ke sana sikit. Kira dia duduk, aku drive sini, dia situ sikit. Aku memang admire YouTuber yang ada passion tau. Sebab aku ni suam-suam kuku ni style. So pretty much Kak Nan ni dan juga orang-orang yang muda yang baru-baru ni kan, diorang ni inspired aku dari segi diorang disiplin, rajin juga. So bila aku jumpa dia, YouTuber kot. So aku pun cakap English lah. Buka video Mr. Beast cakap English kan. Sebab aku tengok video dia ada cakap English sikit-sikit. Lepas tu barulah aku tahu English. Tak apalah. Okay. English aku so good sampai aku malu nak cakap bahasa Inggeris. Daripada Akil Hanzar, macam tu kot sebutan nama dia. Soalan dia, kenapa muka abang dengan kakak sama macam semalam? Alamak. Semalam tu masa ni kau post Q&A ni masa, oh yelah kita buat reaction. Kita buat lepas reaction. Kenapa muka abang kakak sama? Apa jawapan kau? Dek, hari ni ke esok ke tulat ke lusa ke muka aku tetap sama macam ni, Dek. Tapi dia kata muka abang dengan kakak sama macam semalam. Oh, maksudnya muka kita sama macam semalam. Dia scam kau je. Aku tak faham soalan dia. Syakir terlalu tua untuk terlalu tua sarkastik untuk ni. Terlalu tua untuk jokes ni ya. Aku kena scam ni. Bank betul. Kau memang sama macam semalam. Bodoh lah dia ni. Moving on, next question. Okay, daripada saya Kandia. Soalan dia, pernah tak kena ganggu? Okay, jawab dulu. Pernah kena ganggu tu memang aku ada pengalaman. Sekecil-kecil gangguan sehinggalah ke sebesar-besar gangguan, sehinggalah ke level-level kita tengok orang kena gangguan kan. Aku dah start content horror gang. Dalam tu akan ada seram reaction. So, saya juga ada buat scary animation reaction, horror gaming, dan InsyaAllah dengan tunjuk ajar Kak Nan sikit dan support kawan-kawan, mungkin saya akan start horror storyteller saya, di mana saya akan cerita pengalaman. So kat situ korang tahu kena ganggu ke tidak, gangguannya macam mana. Gitu. Untuk aku pernah kena ganggu ke tak? Of course pernah. And benda ni banyak kali dah aku cerita dalam YouTube aku. So korang just tengok balik lah video-video lama. Terus je, Luqman Hakim. Kenal Luqman. Dia kata, pernah tak guna barang orang sampai rosak, tapi bila tuan punya barang tanya buat bodoh je?
Muka kau macam pernah selalu tu. Syakir selalu guys. Okey, soalan seterusnya. Aku belum jawab. Kalau macam Kak Nan jujur pernah, tapi biasanya barang adik-adik lah. Kalau barang kawan-kawan ni susah sikit lah kita nak buat sampai rosak kan. Betul lah. Ada ke? Aku je. Okay. Soalan seterusnya. Macam Daripada Jeno In, pernah kena rasuk tak? Ganggu ni kita boleh cakap, ganggu tu termasuklah kalau bukan kat dalaman kan, luaran kan, jatuh benda ke apa, kena ganggu juga kan. Tapi soalan dia, pernah kena rasuk tak? Pernah babe. Tapi yang tu aku tak akan cerita sebab cerita tu akan diceritakan oleh Amirul Syakir dalam YouTube channel dia. Datang. Ambil dia. Daripada Airi Syazana, soalan dia, Kak Nan tak sengaja ke pegang tangan Abang Amirul? Saya tanya je. Soalan ni since bila asyik keluar? Okay, soalan ni keluar selepas kita buat reaction True Horror Story POV pasal The Widow tu. And kalau korang boleh tengok video ni, Tengah cantik. wait, sorry dong. Nampak tak aku ada terkejut and terpaling kat Syakir. So actually memang tak sengaja lah sebab terkejut. And kalau korang perasan aku ada cakap sorry. Wait, sorry dong. Pasal aku dah paling ke sini. Supaya aku terkejut aku ke sana. Gitu. Tapi basically nak kata, itu bukan istilah bagi aku pegang tangan tau. Pegang tangan tu gitu. Sama ada lelaki maupun perempuan lah. Kalau ada apa-apa yang kadang-kadang mengejutkan perasaan nak, kita punya badan kan automatically try to keras something, termasuk menggenggam. Dan whatever yang dekat, kalau kerusi yang dekat, kadang kerusi kita pegang. Tengok anak jatuh kena jauh, Allah, nampak tak? Sama lah kalau kita tengok benda-benda yang seram kan. Memandangkan aku ni kat sebelah mungkin macam tu jadinya. Macam aku dah biasa macam tu. Okay, ni ada satu untuk kau. Nama dia Cutie Pota. Panjang dia kata. Dia kata buat react dengan Huda pula. Susah guys sebab Huda orangnya sangat pemalu. Kalau aku ajak dia keluar dalam kamera pun dia tak nak. Dia akan keluarkan adik kau ke dia. Okay. Okay, daripada Nordalila. Dari Irdina lah. Dan itu dia. Soalan dia, Syakir dengan Kak Nan tak nak buat konten lain selain konten horror ke? Soalan yang menarik. Okay, aku teringin buat. And aku dah pun buat. Cuma bukan dalam YouTube channel Kak Nanjat sendiri. Konten-konten macam orang kata kelakar, prank ataupun konten bercakap pasal apa-apa semua bagai tu dekat Double Z YouTube channel. Dekat situ Kak Nan dengan kawan-kawan yang lain, Adi Rosli, Abang Jack, Adam, Daniel, Mr. Handsome 12 semua ada dekat situ. Syakir pun ada dekat situ. Biasanya as a YouTuber content creator selalunya tersekat dengan mana satu yang orang nak kita tengok buat kan. Kadang-kadang kita seronok buat sesuatu tapi orang pula tak enjoy. Kadang-kadang ada benda kita buat tu macam sekadar ala kadar, tak apa nak suka, tapi tiba orang suka. Cuma kadang-kadang baru nak cuba benda baru, ada banyak kadang komen yang macam, kenapa tak buat macam dulu? Bila kita masih buat benda yang sama, kenapa buat benda yang sama? Gitu. Kalau korang nak tengok benda-benda yang fun tu ada je. Termasuklah konten ni. Okay, thank you for the soalan. Kita juga ada Wan Nur Izzati 98. Soalan ni menarik. Describe about kelebihan dan kelemahan each other. Kau tak payah jawab soalan tu. Okay, kelebihan Syakir. Aku risau. Okay. Pandai masak, dia pandai editing, dia power gila. Lepas tu dia tak kedekut ilmu, dia tak songket orang kata apa. Kalau dia boleh buat, dia akan buat without minta apa-apa balasan balik. Itu bagus punya attitude dia. Sebab certain people macam, apa aku dapat bila aku tolong kau? Certain people like that. So Syakir tak macam tu. Lepas tu dia, apa lagi kau bagus ni? Tak tahu. Sekejap. Dia pandai bawa kereta, tak pandai bawa motor. Kelebihan aku bawa kereta, kau yang pandai bawa kereta. Oh ya ke? Ramai. Okay. Kelebihan. Bagi aku Syakir is a good content creator. Dia otak dia laju untuk pergi content. Dia pencetus idea yang bagus lah, bijak. Kalau korang pergi tengok Instagram dia, dia punya content pun lain daripada content creator yang sekarang ni. Content creator sekarang semua ikut trend. Dia tak. Dia ikut trend tapi dia create sendiri dia punya content tu jadi lebih menarik. Banyak pula kelebihan aku. Sebab keburukan dia banyak, so aku bagi. Bagi dulu, kita bagi yang baik dulu. Syakir pandai main gitar. Aku suka cara dia main gitar. Lepas tu bila aku minta ajar, dia cakap tak pandai pun. Sebab apa? Sebab memang dia belajar sendiri. So bila orang belajar sendiri, nak deliver balik tu macam susah. Sebab dia pun buat sendiri je benda tu. Dia tak ada teori apa-apa pun. Betul. So dia talented lah orang kata. Talented. Talented. Cakap banyak. Okay.
Dah kelebihan. Bagi kelebihan aku dulu. Bagi keburukan aku pula. Bagi je. Okay. Syakir dia suka menjerit. Dia tu suara dia kuat. Kadang-kadang aku dekat sebelah ni tau. Lepas tu dia akan jerit macam aku beribu batu dengan dia. Lepas tu dia suka cek pasal dengan aku. Tapi dia cakap aku yang cek pasal. Padahal aku rasa dia yang cek pasal dulu. Aku diam je kalau dia fitnah aku kan. Syakir dia ada satu ego, which is kalau macam aku takut nak cakap. Cakap je lah. Aku tak suka Syakir bila aku cakap dengan dia tak jawab. Okay? Dia tak jawab. Seperti contoh tadi je. Kalau pasal benda lain tak apalah, aku tak kisah pun. Tapi kalau pasal kerja, aku tanya dia tak jawab, aku macam bengkak sikit kan. Aku tanya dia, okay, kau dah siap belum nak shooting? So aku dah siap. Lepas tu dia macam dia diam. Lepas tu dia pandang aku kan. Dia pandang aku tu seolah-olah macam dia tanya. Dia tanya, kau cakap dengan aku ke? Aku pun dah tahu gaya dia macam ni. Aku angkat handphone. Hello, kau dah siap ke? Aku masuk bilik. Aku malas nak fikir dah. Lepas tu, tapi yang bagusnya dia mesej lah balik. Okay, pukul sekian-sekian kita akan shoot macam tu. Tapi the thing is, dia memang takkan jawab on the spot. Kalau aku minta pun dia akan marah. Dia akan cakap, kau nak aku jawab macam kau cakap, macam kau nak. Tak suka siap. Macam tu. Okay. Tapi sukar ditegur. Kalau orang tegur dia, kalau aku tegur dia kan, dia lantun balik, babe. Habis kau tak macam tu. Habis kau ni. Tapi benda tu tak adalah, aku tak suka tu, okay je. Apa lagi, susah nak cakap terima kasih ataupun sorry. Dua-dua tu susah. Tapi aku faham je, sebab benda tu sebenarnya mahal. Orang sekarang je buat benda tu nampak murah. Terima kasih. Nampak? Terima kasih kerana faham sebenarnya. Maksudnya aku agak benda tu. Memang aku faham. Dah habis lah? Habis. Keburukan Kek Nan, dia buruk. Ini pun dia tahu, walaupun dia aku nak cakap antaranya. Dia tiap kali tengok cermin, tiap kali dia nak bersiap ke dan sebagainya, dia bukan terlampau. Kadang-kadang dia anggap benda tu ringan, kadang-kadang 5 minit. Bila dia kata, buruk doa aku. Kalau kata macam, bapak Asyar selekeh sikit, aku okey lagi. Contoh, tudung aku tak ngam, okey lagi. Perkataan yang dipilih tu kadang-kadang. Sampai aku cakap kadang-kadang kita niat lain, tapi kata-kata kita lain pula. Cakap jangan jadi amalan. Contoh, cakap jangan sampai takut kata-kata kita menjadikan kita jadi manusia yang kurang bersyukur. Itu je lah teguran aku. Keburukan dia yang kedua, sama je sebenarnya dia dengan aku. Dia pun tak boleh ditegur. Aku je yang berani tuk dengan dia. Kadang-kadang orang lain macam layan kadang-kadang kan. Dah tahu dia macam mana. Dia kadang-kadang dia suka lantun dulu. Bila orang lantun balik dia tak boleh. Dia bungang. Kadang-kadang aku saja gusik. Kadang-kadang aku tak marah apa. Mu tu macam aku tak payah tinggi suara. Tapi aku tak tinggi suara pun. Aku cakap macam ni. Itu dia. Tapi macam ni lah. Bukanlah keburukan. Semua orang ada kekurangan. Kadang-kadang tu memang betul aku ni malah nak jawab. Dan dia memang nak aku nak time tu jawab, kau jawab. Aku nak jawapan ini, kau kena bagi jawapan ni. Aku nak macam dia tapi tu bukan keburukan. Aku tak kata tu keburukan. Aku cukup maksa aku. Tapi kadang-kadang dalam sesebuah geng, dalam circle ke apa, aku pernah cakap dengan dia. Dan dia pernah terfikir benda ni. Dan aku cakap dengan Kek Nan, actually itu bukan keburukan kau. Kadang-kadang ada watak yang suka push ni menyebabkan sesuatu team tu bergerak. Dalam kekurangan keburukan dia fikir tu sebenarnya itulah kebaikan dia. Tapi aku nak cakap keburukan kau apa je. Keburukan dia satu je. Yang kadang-kadang boleh buatkan ramai orang geram dengan dia kan. Kalau aku guys, kalau boleh basuh lah pinggan ni ke apa macam. Dia tak. Dia akan menjerit sampai satu studio dia akan terasa. Padahal satu pinggan je kadang-kadang. Syakir, berapa kali aku cakap tadi? IT kau. Kalau orang lain dengar macam benda tu aku bawa bunuh orang tau. Kalau kau kata aku kuat jerit, dia pun sama sebenarnya. IT kau ni. Kadang-kadang aku malas nak layan. So aku macam, memang salah aku boleh cakap sorry tau, tak ada masalah. Tapi kadang berapa kali Tapi tangan aku gerak buat kerja kau. Tangan dia gerak. Lagi satu dia ni kalau dia buat something, dia memasak ke apa ke, baru masak telur dadar, dia akan bagi tahu semua orang, hari ni I masak. Sedap tak? Jangan judge telur dadar I. Dia marah aku kadang-kadang, dia kata, you jangan nak buat telur dadar sedap daripada I buat. Nanti aku tak ada modal lah lagi nak lawan kau. Tapi tu bukan keburukan juga. Itu just habit dia. Kelebihan Kek Nan ada banyak. Tapi satu benda aku nak bagi tahu korang sebab panjang video ni. This is nilai Kek Nan yang sangat berharga bagi aku. Tak cakap kat dia sangat kot. Kek Nan adalah satu manusia di mana dalam kaum Melayu dah makin pupus. Dia tak suka nak tengok orang jatuh. Aku ni baca orang tau bila aku nak cara dia cakap real ke tak real ke cover tak cover. Aku belum pernah dapat detect yang Kek Nan ni someone yang dengki dengan orang ke, jealous ke, dia tak ada.
Dia dah somewhere here, someone yang baru start pun dia layan sama dengan someone yang sama dengan dia ataupun lebih atas dari dia. Itu satu kelebihan Kek Nan, di mana aku rasa aku bersyukur jumpa dia dalam aku annoyed sedikit-sedikit habit dia mula-mula dulu. Sebenarnya dalam hati aku banyak sabar. Aku cakap aku macam bukan sabar dengan dia, aku sabar dengan diri sendiri. Aku ni perangai teruk. Tak ada dia, aku pun tak ada rasa nak buat video apa-apa kat Instagram aku. Aku tak rasa enjoy, aku tak rasa otak aku terbuka. Be kreatif semula seperti mana dulu aku pernah jadi. Aku pernah lost sekejap, and then bila jumpa dia, sifat-sifat push dia tu kadang-kadang aku sampaikan aja. Aku tak boleh itu, aku tak kata. Aku ada fikir dia dekat straight to the point tak kenapa kau tak buat? Tak kenapa kau tak ni? Masa aku itu kelebihan Kek Nan, di mana aku rasa Ikali ke siapa-siapalah, Ikali pernah post appreciation post pasal individu lah, saya Kek Nan. Aku setuju apa yang Ikali cakap. Aku rasa dengan kelebihan yang Kek Nan ada, dengan dia mampu buat paid review, orang bagi macam-macam hadiah kat dia dan sebagainya. Kalau orang lain dah terbang jauh gila babi sampai lupa, dan dia ada rasa sedikit diva ke apa, dan benda tu zero daripada Kek Nan. Dan dia tak pernah judge orang baru nak start. Aku tak pernah dengar lagi sekali pun dia cakap Caca bagus je. Faham tak? Sekalipun horror storyteller ni kurang dari dia tapi lebih ke subscribers ke kan, macam aku kan ada rasa benda tu kan. Aku tak pernah dengar daripada Kek Nan kata dia bukan lebih mana pun, video dia kan bagus pun. Kau takkan dengar benda tu. Sebaliknya dia lagi banyak recommend orang. So aku tak terkejut kadang-kadang dia promote aku terlebih. Tapi kelebihan Kek Nan memang kat situ. Satu lagi Kek Nan ni, kalau dia kata dia buat, aku nak bahagian ini kerja aku, dan dia akan buat sampai habis. Dengan earphone wireless dia tu, dia serabut, dia mulut dia papa-papa, tapi dia buat. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan yang ada pada Kek Nan. Ada banyak lagi tapi tu sikit aku belanja. Sebab aku tengok macam aku dengar bunyi koyak tadi. Mana ada? Thank you kepada Muan Nur Izzati, soalan yang menyebabkan panjang gila ni. Okay, jap. Azan. Okay, azan. Habis Thank you Amir Syakir for the compliment. Daripada Putri Diana Maisara, korang kawan je atau lebih dari kawan? Aku tutup aircon. Aku buka. Okay. So, jawapan dia senang je geng. Kita orang kawan je. Kawan je. Tapi budak-budak ni lah, suka apa, kanan-kanan kan. Kau bagus, kau orang couple apa, bla bla bla. Itulah perangai manusia zaman sekarang. Kalau kau nampak orang tu macam berdua je, Abang Syakir tu power Kek Nan ke? Abang Syakir dengan Kek Nan dah kahwin ke? Korang couple lah. Basically aku rasa tu selalu budak-budak lah. Dan aku tak salahkan budak-budak sebab kita orang, aku kecil-kecil dulu pun biasa lah. Bila tengok cikgu lelaki dengan perempuan jalan dua orang, pak mak gitu kan, faham kan? Aku rasa aku faham kenapa macam tu. Tapi mula dulu aku offer diri aku kat dia, aku jadi editor dia. Taklah editor. Kalau aku bagi kau banyak sangat kerja, bagi tahu. Kalau aku banyak sangat video, kau bagi tahu. Betul aku lah. Macam kadang-kadang guys, Kek Nan ni dia siap boleh bagi tahu. Tak apa tak payah detail sangat. Kau buat ala kadar je. Aku macam damn it, kalau bahasa bekerja kan, dia tak suka. Dia kira bos aku lah sebenarnya kan. Bila dia cakap situ kat aku rasa macam what the heck, kau bayar aku. Ala kadar kau lain. Ala kadar kau aku tahu. Ala kadar kau adalah profesional bagi aku. Belum lagi profesional dia. Daripada No Palkot mengatakan nak cakap Kek Nan lawa tu je. Thank you. Okay, daripada Lia Chome menanyakan nama sebenar Kek Nan. My name is Putri Hana Natasha, berumur 20. Tak payah aku tak Okay. Daripada Noha Zira, Kek Nan single ke? Kek Nan sing. Oi, takut sangat tu. Sorry. Kek Nan. Tak jangan jawab lah. Daripada Licious Cookies, Kek Nan dengan Amirul dah berapa lama kawan kenal? 3 bulan Kau kenal aku daripada birthday aku bulan 4. Yang kau 3 bulan tu. Tak adalah kata kenal, maksudnya berkawan. Kalau berkawan bukan masa birthday kau, masa puasa lah. First day puasa. First day puasa, birthday aku first. Okay. So kita orang dah berkawan ataupun kenal daripada bulan 4 hari tu. Aku dah ingat bulan 5 tu. Tak salah aku confused. Itu bulan 5 kau start editing. Alah daripada Stirhani, Kek Nan pernah tak turn-on crush dekat Syakir? Syakir pernah tak turn-on crush dekat Kek Nan? Asal kau gelak lebih. Okay. Tahu macam mana? Tak lah. Oh tak?
lah. Okay. Tercrush sebabkan suara dia dulu tu. Pernah lah dulu masa zaman dia viral tu. Bila tak viral dia buang guys. Yeah. Jawapan daripada aku, ikhlas tak? Ikhlas tak? Ikhlas tak? Sumpah. Sumpah lah. Aku tak ada sumpah. This is one of our best supporter, iaitu Azmi Ami. Apakah manfaat yang kita dapat apabila boleh membuat sesuatu konten kepada semua orang? Apa manfaat dia? Manfaat untuk kita. Kalau kita bagi something good to people, aku rasa macam berpuas hati sebab aku dah deliver something good. Aku blank. Jangan lag sangat. Aku blank. Bila macam Kak Nan dapat deliver something good, Kak Nan rasa macam seronok, puas hati. Sebab Kak Nan pun memang ada tulis azam lah. Azam aku adalah to give people something good. Memang itu aku punya aku punya matlamat azam pada tahun 2020. So bila aku look back masa sebelum aku cecah 2021, aku tengok balik, aku dapat reach benda ni, which is aku jadi YouTuber. Which is dalam YouTube aku pun aku akan selit-selitkan sikit something word lah. Aku tak rasa aku bagus tapi aku cakap je lah, aku cakap. Kalau kata konten aku berbeza dekat YouTube, berbeza dekat Instagram, berbeza dekat Bigo. Tapi aku nak sentuh sikit pasal Bigo aku. Bukan sebab aku baik, bukan sebab kita semua pendosa. Cara kita dosa tu berbeza. Sebab kita tak baik lah, kita cuba untuk jadi baik dan berbuat baik. So pada jawapan aku, manfaat pada diri we happy if we can make someone happy. Contoh, konten Bigo aku dulu 7 pagi 10 pagi, 7 pagi 10 pagi. Aku just buat morning talk. Ramai kaitkan aku dengan ceramah lah, motivator lah dan sebagainya. Sebab aku selit sahaja apa yang pernah aku belajar daripada kecil sampai sekarang. Pengalaman, aku punya nampak sesuatu perspektif aku dan aku cakap secara vibe yang lebih relaxing dengan lagu, dengan cara aku bercakap. So banyak dekat situ orang sebenarnya naik dalam, kalau kat Bigo orang panggil naik VC untuk semata-mata kadang-kadang nak meluah perasaan. Ada yang menangis, ada yang banyak perkongsian yang berlaku. Orang yang masuk Islam kerana berkahwin dengan suami tapi bercerai sebab suami teruk gila tapi dia masih pegang pada Islam. Itu manfaat untuk aku. Tahun 2016 aku pernah kena this very huge big deep chronic depression, di mana aku tak tahu where find help. Dan masa tu aku tak tahu apa itu depression. I don't know that aku kena anxiety attack every single day for sebulan lebih. After 3 months baru aku betul-betul heal. Tapi aku masa tu zaman yang belum seramai sekarang aware dengan mental health. So bila aku fikir balik, jadilah someone yang kau wish kau jumpa. Maksudnya macam mana? Jadilah someone yang kau wish masa kau tengah sakit, kau tengah susah, kau tengah something, kau wish kau jumpa someone itu. Dan kau kena jadi orang itu sebenarnya. Itu bagi aku manfaat untuk aku kot. Bila aku make someone's day. Gitu. Tak adalah, janji ada kepuasan, gembira dalam sense kau buat benda yang kau suka. Jangan sebabkan kau rasa kau perlu jadi orang lain. Sebab sekarang ni ramai sangat following trend. Tak nak jadi orang yang macam ikut trend. So apa benda yang aku suka. Walaupun orang kata Syakir naik sebab tidur suara, tapi kadang-kadang kita ikut apa orang nak pun tetap orang tanya, Pamiru tak buat tidur suara dah ke? Pernah Tak, aku ada soalan untuk kau. Kau tak pernah bagi manfaat pun ke aku. Moving on, kita ada soalan daripada Rina 7. Jodoh pilihan Umi dan ayah atau pilihan sendiri? Wow, adakah parents yang pilih atau kita pilih? Kalau aku pada zaman sekarang ni, kita sendiri pilih. Kau? Moving on. Jawablah, tak aci. Sebab mak dulu ibu aku pernah satu ketika Syek kau ni bercinta lepas tu putus sebab aku masih single. Tapi dia cakap apa? Nantilah ibu carikan kau ni anak ustaz lah, anak ustazah sebenarnya. Kadang aku nak cakap dengan mak, ibu tahu tak anak ibu ni pun macam setan. Sepatutnya kita lah perbaiki diri kita so that we can actually be a very very good contoh, the real imam, bukan kat sejadah saja kepada jodoh kita. So kalau aku tak pernah terfikir sangat pasal benda ni pun. Tapi kalau antara parents dengan aku, better aku kot. Moving on. Daripada Siti Zura. Aidil. Dil. Soalan. Aidil Rosli dengan Papa Joe ni orang yang sama ke? Kalau salah jangan marah tau. Sila jawab. Papa Joe adalah kat sini. Kenapa? Aidil Rosli mana? Sekejap panggil Aidil. Sekejap Dil. Asal lah. Tak ada, orang tanya Aidil Rosli dengan Papa Joe orang yang sama ke? Lain jantina. Lain jantina. Moving on, next soalan. Tinggi korang berapa daripada Rina 7? Saya tinggi daripada Amirul Syakir. Aku sebagai seorang lelaki
dikategorikan tak tinggi. Aku 167 cm saja. Oh. Untuk Canon pula, as a girl, 165. Moving on. Cita-cita korang apa? Rina 7 lagi. Cita-cita aku nak jadi sound engineer sebenarnya. Tapi setahu aku lah, kalau aku tak silap, kita kena ambil bidang muzik untuk jadi sound engineer. Am I right? Adalah aku study dulu. Lepas tu my father tak bagi. Dia kata tak boleh masuk bidang muzik, tak boleh ambil seni apa semua bagai. Tapi aku punya hidup memang nak seni, nak ke seni. I main muzik apa semua bagai tu semua memang belakang parent-parent aku, belakang. Daripada form 4, ayah aku dah start masukkan aku ke sekolah engineering. Aku main engineering. So dia jadi dua lah. Sama ada cita-cita aku nak jadi sound engineer ataupun aku nak jadi... Aku sedih lah cerita pasal cita-cita tak tercapai. Tak apa. Okay. Oh, tak dapat ambil semua muzik. Stres lah. Cita-cita saya nak menjadi someone yang sebenarnya berkarier dalam bidang seni, apa-apa yang seni juga. Sama lah pula. Basically daripada kecil aku rasa aku ada ke arah nak jadi seorang pelakon. Alhamdulillah pelakon itu sebenarnya bukan di TV saja, tapi aku banyak berlakon dekat pentas teater. Dan bukan pentas teater IB saja. Itu bukan sahaja teater. Itu ada definisi yang tersendiri. Tak nak aku cakap nama ni. Paling aktif tahun 2016, 2017, 2018. Pada tahun 2019, aku bekerja sebagai full-time actor dekat sebuah immersive horror experience dekat Link KL, iaitu Hunt You. So full-time berlakon. Cuti Rabu Khamis. Rabu Khamis mengajar pula budak-budak degree berlakon. So aku pernah mengajar budak tadika, daripada tadika sampai ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, diploma, degree, swasta dan juga kerajaan awam. Cita tercapai ke tak capai aku pun tak tahu. Tapi tinggal je nak berlakon filem, nak berlakon apa. Cuma aku tak pandai cara lah nak pergi ke situ punya level kan. Untuk pengetahuan korang adik-adik cita-cita masa kecil-kecil itu sentiasa akan berubah 5 tahun sekali berdasarkan dekat tapak-tapak yang sedang kau melangkah. Kadang-kadang boleh berubah kerana realiti. Kecil-kecil nak jadi polis nak tangkap penjahat, nak timbak. Kau kerja polis sekarang sebab bapak aku polis. Dan kau tahu bahawa mereka are the real hero. Tak semestinya kau ketangkap penjahat, pistol-pistol sebagainya. Kerana bila makin besar kau jadi lain pula, kau jadi penyangak mana tu. Tapi as long that I can involve with seni and menghiburkan orang, itulah aku punya style. Kalau korang nak tengok Syakir berlakon, boleh pergi dekat YouTube channel mana tajuk dia Umar. Aku Okay, YouTube channel Ramilo Syakir. Tajuk dia Umar. Siti Aisyah, banyak Siti Aisyah ni soalan dia. Siti Aisyah 0409. Selepas jadi YouTuber, apa impian Kek Nan yang tak tercapai lagi? Tang. Menjadi isteri awak yang sah. Dia. Moving on. Pernah accident tak? Pernah tu. Pernah. I langgar kereta bapak I sendiri. I langgar kereta papa I. Dekat highway. Dia laju. Papa masa tu naik Range Rover. So dia laju. So I macam tercabar lah. Asal dia ni laju sangat kan. Jadi I pun cocok belakang. Cocok. Masa tu hujan geng. Lepas tu geng, apa ni, I tekan brake sebenarnya. I tekan brake. Tiba-tiba brake tu dia tak makan. So sesam tolok dekat depan. So nasib baiklah aku langgar kereta papa sendiri. Aku tak payah bayar apa-apa lah. Pernah accident masa kecil naik motor dengan pakcik. Suka bawa laju yang gila sampai aku jerit-jerit kadang tapi seronok. Sekali tu dia lalu bukit yang sama. Memang bukit tu menjunam tau. Entah macam mana dia nak tarik selekor tu ada pasir banyak kat situ. Pasal zaf tercampak aku sekali. Kadang-kadang terbukit. So kaki aku berdarah. Dan itu satu accident kau lagi. Mati tak? So accident lagi satu masa bapak aku masih lagi pakai kereta. Aku ingat lagi suara aerobag warna maroon. Masa tu accident sebabkan bapak aku nak mengelak daripada satu kereta ni. Dia bagi tengok accident lain. Dia dah mengimpit bapak aku elak. Terus masuk dekat apa airport Sungai Besi. Apa benda tak ada airport ni ada banyak military punya apa benda kat situ lah. Military base, military punya kapal terbang lah, helikopter semua kat situ lah. So dekat jalan tepi tu macam nak menaik tu kat situ ada longkang masuk situ. Itu pengalaman dia lah. Accident aku yang paling teruk pada ketika itu aku terlalu busy, full time kerja, part time. So masa tu aku nak pergi ambil gaji. Lepas tu aku accident. Masa on the way balik tu aku tak tahu aku terlelap ke apa, tapi memang totally blackout. Orang kata scene padam kejap kalau movie. On balik, pelanggangan lori yang macam, kalau lori besar lah, lori yang kecil tu yang bawa barang selalu tu. Zas langgar aku tepi jalan. So yang tu kau mati tak? Moving on. Haiwan apa yang Kek Nan paling trauma? Aku tahu. Kau tahu, tak salah. Cicak. Cicak. Aku tak boleh cicak. Wuat 7. Kek Nan ni seorang yang penakut ke? Saya tak berani nak tengok cerita hantu sorang-sorang. Apa kena-mena ni? Kenapa ramai orang cakap bahaya kalau belajar silat tak habis? Apa sorang korang ni? Buat sorang rahim boleh? Itu kena kat aku lah tu. Tak boleh. Buat. Bayar. Bayarlah.
Assalamualaikum Kek Nan. Kek Nan buat apa tu? Daripada Iza Nur Maisara. Tengah jawab soalan kau. Dengan gigi kuku. Okay. Habis dah? Okay, settle. Okay guys, thank you so much untuk soalan-soalan korang. Minta maaf pada korang yang kita orang tak jawab soalan ataupun menjawab soalan tak berapa tepat, tak kena dengan tekak korang. Kita orang dilahirkan bukanlah untuk menyedapkan hati siapa-siapa. Thank you so much juga Syakir. Thank you so much. Thank you so much untuk soalan-soalan korang yang sebenarnya membantu konten menjadi menarik. If you guys rasa suka konten yang sebegini, nak lagi ke apa, boleh komen kat bawah. Okay. So mana tahu kita buat part 2 ke apa ke. Make sure soalan korang soalan yang menarik. Sebenarnya ada banyak tau soalan, tapi kita orang pilih yang kita orang boleh jawab. Kalau soalan-soalan bodoh tu apa kita nak jawab? Kau selambut yang cakap soalan bodoh. Sorry. Macam mana kau? Okay. Tahu dah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga subscribe Amirul Syakir. Pada korang yang suka cerita-cerita seram tu, mungkin kita orang bawa konten yang sama, tapi cara cerita dan cerita itu sendiri berbeza. Jadi wajib untuk korang subscribe kami berdua. Gitu. So bye bye. Kok kunka sebutlah. Kok kunka.